Baik ya, kita mulakan pelajaran hadis hari ini. Masih kita gunakan kitab Bulughul Maram. Dan tajuk hari ini ialah Babun Nikah. Ya, ataupun Kitabun Nikah, Kitab Nikah. Ni. Baik ya, kita teruskan hadis 993 ya. Okey, siapa nak baca 993? Silakan. Okey. Dari Abu Bakar bersama. Pengembiri ni mana mengurangi syahwat. Baik ya, hadis 993 catatkan hadis sah. Matan diperintah kahwin. Hukum wajib. Wajib ni ya, bagi yang berkemampuan dia jadi wajib ya. Sebab apa? Kalau ikutkan hadis ini ya, maksudnya pemuda yang telah cukup bekal untuk berumah tangga, maka hendaklah ia berumah tangga. Kerana dengan perkahwinan itu dia akan selamat dari perbuatan zina atau dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan dan pandangan mata. Tetapi apabila tidak sanggup untuk memberikan belanja kepada keluarga atau isterinya, maka hendaklah ia melakukan puasa untuk mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat. Ya. Itu yang diperintahkan dalam hadis ini. Ya, wahai pemuda, ya ma'syarul syabab, wahai kumpulan pemuda. Man istata'a minkum al-ba'ah. Barang siapa di antara kamu telah mampu untuk memberi belanja, fal yatazawwaj, maka hendaklah ia berkahwin. Fal, maka hendaklah. Jadi bila hendaklah tu satu perintah. Sebab itu dihukumkan sebagai wajib bagi yang sudah ada kemampuan. Sebab kata Nabi, ya, dengan perkahwinan itu, fa innahu aghaddu lil basar, maka sungguhnya dapat merendahkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan ia dapat memelihara ya kemaluan. Faman lam yastati, kata Nabi, dan barang siapa tidak mampu, fa'alaihi, maka atasnya bisaum, hendaklah ia berpuasa. Fainahu lahu wija, maka sesungguhnya baginya ia adalah wijaun, iaitu ia dapat mengurangi syahwat. Itu makna wija. Jadi artinya Islam bukan semena agama lain yang mana mereka bila dah jadi satu tahap ahli keagamaan, ya, mereka tak berkahwin. Ya. Jadi bila tak berkahwin, dia sudah melanggar fitrah kemanusiaan. Sebab itu, ia di hadapannya tidak berkahwin, tapi di belakang dibuat maksiat. Ya. Hanya di depan saja, ya, dia tidak berkahwin. Tapi banyak kes-kes yang kita dengar, ya, ahli keagamaan itu yang tidak berkahwin, ya, banyak mereka buat maksiat di belakang. Ya. Jadi, ya, Islam tidak demikian. Islam tidak melarang perkahwinan. Itu adalah fitrah. Lagi? Dari Anas. Ya. Baik, catatkan dulu hadis 994, hadis sah.
Matan melarang orang yang terus-menerus mahu berpuasa, mahu solat dan tidak mahu berkahwin. Hukum haram. Jadi dalam Al-Qisah mengenai hadis ini, ada sekumpulan orang, dia bertanya tentang kehidupan Rasul. Jadi katanya Rasul, dia solat malam, dia bangun solat malam. Oh, kalau macam tu, aku nak terus menerus lah solat malam, tak nak tidur. Tu bahasanya. Kemudian dia tanya tentang ibadat puasa Rasul. Rasul tidak boleh diagak puasanya. Terkadang kita kata dia puasa, dia tak puasa. Kadang kita katakan dia tak puasa, dia puasa. Jadi puasa Rasul ini tidak dapat ditentukan masanya. Sehingga kadang dia puasa, kadang dia tidak. Mana tidak terus-menerus puasa. Melainkan Ramadan. Ramadan dia puasa genap sebulan. Oh, kaum ni yang dengar ni, oh kalau macam tu aku nak puasalah terus-menerus. Ini satu hal. Kemudian dia tanya tentang Rasul berkahwin ataupun tidak. Rasul berkahwin. Ada kumpulan yang kata kalau macam tu aku tak nak berkahwin lah untuk menjaga kesucian. Kesucian diriku. Rasul dengar apa yang diperbualkan oleh mereka yang sudah mula melampau-lampau. Lalu Rasul katakan, lakinni ana usalli wa anam. Tetapi aku, sedangkan aku ni seorang Rasul, aku ni solat dan aku tidur. Bukan terus-menerus solat, tapi aku solat dan aku juga ada tidur. Wa asumu wa aftiru, dan aku berpuasa dan aku berbuka. Tak terus-menerus aku berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba anni an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa benci atau tak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini puak yang melampau-lampau ni, bukan, kalau diteruskan juga, artinya dia telah membenci sunnah Nabi. Dan Nabi kata itu, dia bukan golonganku. Jadi pegangan kita kepada hadis ini supaya tidak melampau-lampau. Sebab itu apa-apa hal kita mesti balik kepada sirah atau sejarah Rasul atau cara Rasul. Terkadang kita sudah jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Kita telah mengikut kehendak nafsu kita atau kehendak diri kita, sehingga kita mengabaikan apa yang dibawa oleh Rasul. Seolah-olah Rasul punya ajaran ni tak berapa hebat. Hebat lagi guru aku. Guru aku berzikir pagi sampai petang. Malam kadang dia tak tidur, dia berzikir sampai pagi. Hebat guru aku. Sedangkan Rasul tak macam tu pun. Rasul berjaga, ada dia tidur. Ada dia puasa, ada dia buka. Dia puasa, dia buka. Ada puasa, ada buka. Jangan melampau-lampau. Inilah yang diterangkan. Sampai tak nak berkahwin semua. Tapi kalau ada masalah, tak ada salah. Mana ada masalah? Masalah kesihatan, dia tak boleh berkahwin kerana kesihatan, masalah kesihatan. Masalah dia tidak ada kemampuan. Dia ada kemampuan tapi kesihatan tidak mengizinkan. Tak boleh juga.
Ya. Dia ada kemampuan, kesihatan okey, tapi dia tak berkahwin. Ya, itu maknanya dia tidak mengikut sunnah Rasul. Ya. Ha? Hmm. Tak tahu apa masalah dia tak minat. Ya. Saya tengok adalah yang saya nampak orang ni, ya, dia minat dengan pondan tau. Dia minat dengan pondan, tapi dia, bila dah minat dengan pondan, tak minat dengan perempuan. Ah, dia minat ke situ. Tak minat ke perempuan. Jadi artinya, jangan kita buang yang dikatakan sunnah Rasul, dan jangan kita pula melampau-lampau. Ya. Tanda kahwin. Ya. Ada jenis macam tu. Ada jenis macam tu, langsung dia tak terbuka hati. Dia tak terbuka hati. Baik lelaki atau perempuan. Dia tak terbuka hati dah. Macam tu. Jadi sebenarnya orang-orang macam ni pun, ya, dia sudah menurut syaitan. Sebab dalam Quran kita tak boleh putus asa, wala ta'asu min ruhillah. Jangan engkau putus asa daripada rahman Allah. Ya. Sebab putus asa daripada rahman Allah itu maknanya ikut jalan syaitan. Kan? Kita sebenarnya tak boleh. Memanglah itu ujian. Ya. Dia telah menerima ujian macam tu, tapi dia tidak boleh putus asa sampai berterusan. Salah dia. Mana jalan dia pun salah. Bukan maknanya tak berlaku, boleh berlaku sebagai ujian buat dia. Tapi jangan itu dijadikan sebagai kamu telah ikut jalan kamu telah membenci sunnah Rasul. Baik, kita sambung 995. Ya. Kena satu lagi. 996. Baik, hadis 995 dengan 996 samakan. Hadis sah. Matan memerintah supaya orang banyak keturunan, supaya orang banyak keturunannya. Nokta situ ya. Hukum sebagai satu ketentuan. Maksud hadis yang dibaca membujang adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan mengahwini perempuan yang subur serta besar rasa cintanya kepada suaminya adalah sangat dianjurkan, kerana Nabi mengharapkan umatnya menjadi ramai agar kelak di hari kiamat atau di akhirat nanti baginda dapat membanggakan jumlah ramai umatnya di hadapan nabi-nabi yang lain. Jadi rupanya Nabi suka melihat ramainya umat Nabi. Jadi kalau kita tengokkan orang-orang tua-tua dulu, orang tua kita, kita kadang tak ada kerja apa pun, tak ada special kerja pun, anak berbelas-belas,
Tak kurang lah daripada 8 orang. Tak kurang 8 orang. Ya. Taklah kerja sehebat yang kita kerja contohnya. Ya. Tapi dia punya anak berderit. Ya. Jadi maknanya itulah yang dikehendaki oleh Rasul sebenarnya. Yang dikehendaki oleh Rasul. Sebab itu diterangkan di sini suruh mencari perempuan yang subur, yang boleh banyak melahirkan anak. Dalam ayat ini, apa tujuannya? Supaya umat Muhammad itu ramai. Perancangan maknanya tak ada salahnya. Itu satu ikhtiar untuk menjarangkan, tak ada salah. Maknanya kadang terlampau rapat menyebabkan satu kesusahan dan juga mungkin menyebabkan mengurangkan kesihatan. Mudarat lah. Jadi dengan caranya ialah itu. Kalau dulu tak adalah jenis ubat-ubatan, dulu rancang sendiri. Dia tak ada ubat-ubatan. Sekarang ni zaman moden, mereka ada ubat-ubat untuk merancang. Tapi dalam segi hukum Islam, harus. Tapi kalau kerana nak mematikan terus, itu jadi haram lah. Maknanya dengan memakan tu dengan tujuan supaya tak nak beranak. Contohnya, tak nak beranak terus menerus. Itu salah lah. Melanggar fitrah. Okey, 997. Dari Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang melahirkan anak perempuan dan Baik. Hadis 997, hadis sah. Matan, dianjurkan berkahwin kepada yang patuh dengan agamanya. Hukum lil irsyad, untuk pimpinan. Baik, pada umumnya mengikut hadis ini, lelaki memilih perempuan menjadi isteri kerana dorongan kekayaan, dorongan keturunan, dorongan kecantikan, atau dorongan agama. Tapi dorongan memilih perempuan menjadi isteri kerana agama, itulah yang akan mendapat jaminan keselamatan rumah tangga seseorang. Jadi kalau mengharapkan hartanya mungkin akan habis, mengharapkan kecantikannya pun akan pudar, keturunannya tak tahu lagi. Tapi kalau seandainya dia tak ada agama, itu yang jadi rusak. Rusaknya kerana tidak ada agama. Sebab itu kalau kata Nabi apa? Fazfar bizatiddin. Pilihlah perempuan yang beragama. Tarobat siadakah. Kalau tidak, artinya akan binasalah kedua tanganmu. Tangan ni diibaratkan sebagai diri kita, kekuasaan kita. Habis. Jadi kalau orang tak ada agama, dia tak takut Tuhan.
Ya, depan suami baik, belakang suami dia cari jalan lain. Dia tak takut dosa pahala. Ya. Tapi kalau ada niat, seorang lelaki niat nak memimpin dia, tak apalah. Ya cubalah pimpin. Ya, tapi kalau tak boleh pimpin juga, nampaknya terpaksalah berpisah juga. Dah tak boleh nak pimpin. Ya. Tapi yang membahagiakan itulah kalau seandainya dia mempunyai agama, takutkan Allah. Ya. Takut Allah, dia taat suami. Ya, itu maknanya akan membahagiakan rumah tangga. Walaupun tidak seberapa yang dikehendaki, baik kecantikannya, hartanya, keturunannya, tapi kerana agamanya tadi, selamat kamu. Artinya kalau ikutkan hadis ini, mana lebih diutamakan, walaupun ada 4 tu, tapi diutamakan yang lebih kepada agama. Kalau tidak, kita ada niat untuk memimpinnya, tak ada salah. Yang penting diajarkan untuk takutkan Allah. Sebab kadang perempuan ni tidak takut kepada Allah, tak takut dosa. Jadi kita kena bagi tahu. Baik, sama lagi. 998. Dan katanya Ya. 998 hadis sah. Matan, dianjurkan kita mendoakan pengantin baru dengan ucapan barakallah, mana teruskan dengan yang dalam hadis tu. Hukum sunnah. Baik, saya mak semula. Dalam hadis ini diterangkan, iaitu Rasulullah SAW bila mengetahui seseorang sahabat telah melakukan perkahwinan, maka baginda memberikan ucapan selamat, di samping mendoakan agar pengantin baru itu mendapat barakah dari Allah, kekal perkahwinannya dan rumah tangganya dalam keadaan selalu baik. Jadi kita kalau berhadapan dengan pengantin baru, ucapan tengok dalam hadis tu tengok baris dia. Barakallahu laka. Baris yang kedua tu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita bagi hadiah pun letak dia punya doa ni. Tuliskan doa ni. Ini doa keberkatan untuk pengantin baru. Baik, saya terjemahkan Barakallahu laka. Semoga Allah memberkati bagi engkau. Wa baraka alaika, dan memberkati ke atas engkau. Wa jama'a, dan mengumpulkan bainakuma, di antara engkau berdua, fi khair, dalam kebaikan. Cuba tengok, perhatikan dia punya doa ni. Ramai yang tak memahami kandungan doa yang pendek ini. Di sini ada perkataan barakallahu, kemudian depannya laka, yang depannya alaika. Perhatikan apa kena mengena laka dengan alaika. Dua-dua berkat. Allah berkati bagi engkau dan Allah berkati ke atas engkau.
Dua-dua berkat. Tapi satu gunakan laka bagi engkau, satu gunakan alaika atas engkau. Ini kita nak tahu. Ya. Jadi, perkara-perkara permohonan yang baik, dia gunakan perkataan la bagi. Ya. Ya Allah, ampunilah bagiku. Contohnya kan. Jadi gunakan bagi. Ya. Rabbighfirli. Ya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku. Jadi gunakan lam tu untuk perkara-perkara baik. Alaika, alaika ni, perkara-perkara yang tak baik biasanya akan gunakan ala. Sebab ala ni ialah daripada atas jatuh ke bawah, menimpa. Menimpa, benda yang daripada atas jatuh ke bawah, itu disebut ala atas, makna menimpa. Jadi artinya dalam kehidupan rumah tangga ada masa aman, baik, tenteram, ada masanya ribut, taufan, gelombang berlaku. Jadi kita doakan dalam keadaan suasana baik berkat, dalam keadaan suasana tak baik pun ada keberkatannya lagi. Faham ya? Satu laka untuk kebaikan, satu alaika ni bila berlaku tak baik. Jadi rumah tangga macam itulah. Tingkatan dia kadang ada masa baik, ada masa pun mood tak baik. Ada masa tak baik. Jadi kedua-duanya baik tak baik pun jadi keberkatan buat dia. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan telah mengumpulkan ia di antara engkau berdua dalam kebaikan. Jadi segenap setiap masa sentiasa ada kebaikan berlaku dalam keadaan baik, dalam keadaan suasana yang baik, atau suasana yang tenang contohnya, ada kebaikan. Dalam suasana yang tegang juga ada kebaikan. Mana ada hikmah dia lah. Berlaku sesuatu tu ada hikmah dia. Macam tu. Jadi cantik doa ini, dan kita kena fahami. Orang tak faham tentang ni lah, tentang laka dengan alaika. Orang tak memahami tentang tu. Kenapa satu laka, satu alaika? Jadi saya ulang balik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kita terjemahkan begini. Semoga Allah memberkati bagi engkau dan memberkati ke atas engkau, dan mengumpulkan di antara engkau berdua dalam kebaikan. Ingat tak doa-doa yang kita dengar daripada pembaca-pembaca doa sekarang ni, majlis-majlis kahwin ni yang buat dalam dewan-dewan. Acara dia salah satu ialah adanya doa. Tu ada kebaikan lah. Maknanya ada bacaan doa dalam majlis tu. Dulu-dulu tak pernah. Tak pernah. Sekarang ni ada bacaan doa. Mana minta keberkatan. Tapi kita tengok doa dia. Kadang yang membaca doa ni, dia doakan sehingga ke anak cucu. Didoakan kebaikan itu sampai ke anak cucu. Doa yang macam ni doa terbatas, patut tak boleh baca. Sampai anak cucu okey. Lepas tu dah dah lepas cucu habis. Jadi jangan dihadkan macam tu. Bolehlah disambung begini, supaya kebaikan tu ilal jannah, sehingga ke surga kan. Cantik macam tu. Ini dihadkan sampai anak cucu. Keberkatan tu hanya sampai anak cucu, salah macam tu. Satu macam tu. Satu lagi, doa dia disamakan dengan para nabi. Cantiklah. Tapi yang tak cantik tu bila dia sebut seperti Yusuf dan Zulaiha. Sedangkan Yusuf dan Zulaiha itu dia tidak cerita dalam Quran, sebenarnya dia tidak kahwin. Sebab Yusuf tu adalah
budak kecil, sedangkan Zulaiha sudah dewasa, sudah besar. Bila Yusuf membesar, dia sudah tua, ya, Zulaiha ni. Dan ceritanya Yusuf telah dianiaya, banyak dianiaya oleh Zulaiha dalam kehidupan, masuk penjara sampai 13 tahun. Ya, siapa yang buat, yang lakukan? Ya, daripada Zulaiha juga. Jadi bila kita menyamakan doa tu seperti Yusuf dan Zulaiha, kuatir yang mengaminkan ni, ya, malaikat pun, ya, mengaminkan sekali pada masa itu. Jadi kehidupannya kadang pengantin ni huru-hara, ya, majlis bahagian nak rak, ya, ada yang sehari kadang kita dengar majlis sampai ratusan ribu, sampai berjuta, ya, sebulan kemudian dah punah. Ya, contohlah, ya. Jadi, ya, kadang doa-doa ni, ya, tuan rumah lah. Tuan rumah kalau memanggil siapa pun baca doa tu, kena maklumlah dengan yang baca doa tu. Pertama, saya tak nak doa tu hanya terbatas sampai ke anak cucu. Yang kedua, saya tak nak doa tu disamakan dengan Yusuf dengan Zulaiha. Kalau yang lain-lain okeylah, tak apa. Ya, sebab yang lain-lain tu memang dia berkahwin. Tapi terkadang dikatakan seperti, ya, Muhammad dan Khadijah. Contoh. Ya, habis isi-isi lain tak disebut, ya. Kalau hidup mau kena ketuk imam ni. Ya. Kan? Kalau dia perempuan apa isteri Nabi tu masih hidup, mau kena ketuk imam ni, ya. Jadi ataupun seperti Muhammad dan isteri-isterinya, tak apalah. Ini khusus kepada Khadijah. Mana boleh macam tu cara doa. Ya. Jadi sebagai tuan rumah kena maklum dulu, sebab imam ni kalau kita tak maklumkan dia akan baca doa yang dia susun, ya. Ya, orang lain aminkan dia. Kita tak nak macam tu. Ya. Sebab kadang yang mengaminkan ramai. Ya. Tak betul, ya, doa tu memang dikabulkan. Jadi jawabnya nanti bukan jadi kebahagiaan, tapi jadi huru-hara. Okey, lagi siapa nak baca? Ini panjang sikit. Dari Abdullah bin Mas'ud, Okey. Baik, catatkan, ya. Hadis 999, hadis sah. Matan, sebelum dilaksanakan akad nikah, dianjurkan mengadakan khutbah nikah. Hukum sunnah. Baik. Ya. Ini biasanya sebagai mukaddimah Rasul, ya, bila dia nak memulakan khutbah ataupun dia nak memulakan pidatonya, ya, maka dia akan baca rangkapan ini. Cuba tengok, ya, sekali lagi, ya.
dia punya rangkapan yang Rasul baca. Innal hamdalillah. Ya, innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami puji dia. Wa nasta'inuhu, dan kami minta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzubillah, dan kami berlindung dengan Allah min syururi anfusina, daripada kejahatan-kejahatan diri-diri kami. May yahdillah fala mudhillalah, barang siapa ia pimpin Allah, maka tidak ada yang menyesatkan baginya. Wa may yudlil, dan barang siapa ia sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang dapat memimpin baginya. Kemudian diteruskan, wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad hambanya dan rasulnya. Ya, kemudian ya, setelah itu dia pun membaca 3 ayat Quran. Ya. Nah, ayat Quran tu boleh dicatatkan. Ya, 3 ayat tu, iaitu pertama ialah ya surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 4. Nanti surah Ali Imran ayat 102 ya. Ayat 102. Kemudian surah An-Nisa ayat 4. Dan surah Al-Ahzab ayat 70-71. Jadi kita juga boleh ambil, kalau kita nak mulakan kita punya ucapan, pidato, khutbah, kita boleh ya baca ya rangkapan ini semana yang Rasul baca. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh sambung. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Jadikan macam itu, ya. Jadi ya, Nabi yang salam ya memulakan khutbah ya dengan ucapan itu, dan ya dia baca surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 100 ya, 102. Ayat 102 ni ya dikatakan sebagai ayat ya menerangkan tentang apa? Ya, jangan kamu mati ya, kecuali matimu dalam keadaan muslim. Ya. Boleh tengok sendirilah ya, pada ayat ya surah Al Imran ni. Dan surah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni ayat 4 ya. Ayat 4 ni menerangkan tentang ya mula-mula Allah ciptakan Adam ya, dan Hawa. Kemudian ya daripada situ berkembang. Itu dikatakan ayat apa tadi? Ayat 4 ya. Ayat 4 surah An-Nisa. Macam tak kena surah An-Nisa ayat 4. Oh, bukan ayat 4 ya, sini sudah silap ni. Ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1, sebab dia menerangkan tentang ciptaan. Betul kan ya? Ayat 1. Ayat pertama.
wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, yaitu Adam, dan telah menciptakan daripadanya akan pasangannya dan telah mengembangbiakkan ia daripada keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah yang kamu saling meminta-minta dengannya dan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah yang memelihara adalah ia yang memelihara atas kamu. Jadi Rasul bacakan surah ini untuk memberi peringatan kepada orang yang mau berkahwin. Dan surah Al-Ahzab ayat 71 mengenai suruh beramal soleh. Suruh beramal soleh. Jadi khutbah ni Rasul bacakan taklah panjang, pendek dibacakan. Kita juga kalau dijadikan sebagai juru nikah, janganlah kita nak meliti-liti khutbah panjang. Kadang khutbah tu ada dah dibagi skrip, tapi imam ni meliti-liti bukan-bukan, macam-macam. Ini pun tidak baik. Apalagi suasana tempat yang panas, masing-masing dah kepanasan. Imam meliti, itu tidak baik. Yang kita ni dah berpuluh-puluh, tak sabar-sabar nak dinikahkan. Dah hafal sebulan dah. Hafal rangkap nikah dah sebulan dah hafal. Imam meliti-liti dah gagap dah. Itulah yang tak baik. Bila berlaku macam tu. Jadi setengah tempat dites baca Yasin dengan berzanji. Kat Johor tu, kat Johor dites baca berzanji dengan baca Yasin. Kalau kat tempat sini biasanya kadang yang dengar meliti-liti ni baca tu lah, kadang baca kunut, baca tahiyat tak kena mengena, suruh baca kan. Padahal sekarang ni budak-budak ni tak perlu banyak ditanya, sebab dia sudah ada kursus, ada sijil kursus. Kursus tu 2 hari ke 3 hari macam tu. Maknanya si imam ni dia tak boleh banyak soal. Yang penting dia bacakan khutbah dan nikahkan, supaya suasana itu lebih harmoni. Kalau dia banyak tanya kepada si pengantin ni, contohnya bakal pengantin ni banyak tanya, kalau pengantin ni tak dapat jawab, tidakkah jatuhkan maruah? Malu, malu pengantin tu dan malu keluarga. Yang rombongan lah, mana malu rombongan. Yang kursus lah. Yang itulah yang kalau seandainya kat situ tak kisahlah kursus. Tapi kalau di majlis perkahwinan, di tes suruh baca macam tu kan, dia tak tahu, takkan satu jatuh maruah kan. Tak boleh lah. Suasana tu suasana yang menggembirakan. Tak boleh sampai menjatuhkan maruah pengantin dan rombongan pengantin. Lagi ialah pernah berlaku ni, pernah berlaku. Ini betul-betul ni, pernah berlaku. Jadi si imam ni banyak tanya. Belum nikah lagi tapi banyak tanya. Banyak tanya. Soal tu soal ni kan, orang ni orang KL. Lelaki ni, perempuan orang sini. Jadi agaknya si lelaki ni, bakal pengantin ni jenis panas baran kan. Dah geram dengan imam ni kan, imam kampung lah, dah geramnya dia tumbuk lantai,
Sambung nak nikahkan ke tidak ni dia. Kata saya cabut. Nak lari dia. Dia punya geram tu dengan imam tu terlampau banyak apa kan. Terperanjat imam tu. Merah padam. Macam tu juga dia nikahkan. Dah itu ini kan. Dah tahu banyak lagi. Makan pun tidak imam cabut balik. Kena sekali. Ingat dia terror sangat kan. Laki ni tumbuk. Kalau cabut, apa nak jadi? Ada hak kalau dia nak lari. Kan? Mungkin kalau apa terjadi pun imam boleh disalahkan. Itulah artinya jangan melampau-lampau dalam bab ni. Kita cari jalan yang mudah dan menyenangkan supaya suasana majlis tu jadi harmoni. Macam ada satu tempat, ya, dia contoh majlis pertunangan, majlis pertunangan. Dah nak berbalap-balap pantun kan, contohnya kan. Dah rombongan dia tak tahu nak berpantun-pantun. Jadi bila nak berbalap-balap pantun ni, tak payahlah pantun-pantun. Selesaikanlah apa yang kita nak hajatkan kan. Kami pun bukan ahli pantun kan. Jadi kalau sampai berpantun sampai tak boleh balas, contohnya kan, pun menjadikan satu image yang tak baik, suasana yang tak baik. Macam itulah. Jadi nampaknya sekadar itu dulu untuk kuliah hari ini. InsyaAllah akan datang sambung lagi. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pelajaran hadis tadi. InsyaAllah. Ya, sadaqallahul azim.